Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Satu lagi topik yang sedang mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia ketika ini telah pun kita pilih. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat. Seorang menemani saya di studio dan seorang lagi insyaAllah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2021, ketepikan perbezaan dan perbalahan, utamakan rakyat. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio ketika ini, kita mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid yang merupakan pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan di Pusat Pendidikan Keuangan Islam ataupun INSIAF. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah Datuk, salam Maulidur Rasul. Ya, sama-sama kita. Alhamdulillah. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Skype ialah yang berbahagia Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi di Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi mungkin kita ingin ketahuilah tentang kedudukan doktor sekarang ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita akan sembang-sembang sebentar saja lagi dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini seperti biasalah kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 032697 9767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah anda juga boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, barangkali menarik agaknya Prof, kita bagi ruang dulu kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam yang berada di arena Skype. Arena Skype sekarang ini untuk bercakap tentang isu ini. Ini merupakan satu isu Dr. Afzal Nizam ya yang menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia. Ini harapan mereka cukup tinggi bila bercakap tentang Belanjawan 2021. Tetapi bagi doktor sendirilah, what is your expectation actually doktor, bila kita ingin melihat apa yang ingin kita lihat sebenarnya dalam Belanjawan 2021 nanti? Silakan doktor. Okey, terima kasih Tuan Syarkawi kerana menjemput Bank Islam dalam forum ni. Ya. Okey, harapan saya tak lain tak bukan adalah untuk Belanjawan 2021 ni terus orang kata tu menjadi satu mangkit kepada pertumbuhan ekonomi lah. Kerana kita sedia maklum bahawa situasi COVID-19 ni belum lagi menemui jalan ataupun titik noktah ni lagi. Dan kita tidak tahu bilakah ia akan berakhir. Cakap-cakap berkenaan vaksin memang telah berlaku, tetapi kita pun tak tahu bila dia akan diketemuikan. Lepas tu kita bercakap tentang pemulihan ekonomi. Kita dah nampak ada pemulihan ekonomi, tetapi dia punya sustainability tu masih lagi orang kata tu dipersoalkanlah dia punya sustainability tu. Jadi di situ saya peranan Belanjawan 2021 perlu ditekankan supaya ia lebih memberi sokongan kepada ekonomi lah. Okey, pandangan Dr. Baharum secara ikhlas bila kita cakap tentang Belanjawan 2021, kita tahu negara sekarang ini menghadapi situasi yang cukup getir sebenarnya. Kita menghadapi COVID-19, kita juga menghadapi keadaan ekonomi yang dikatakan begitu terancam sekarang ini disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi your expectation pula macam mana Dr. Baharum untuk Belanjawan 2021 ini? Saya lebih suka blunt, Datuk. Saya lebih suka berterus terang. Apa yang kita hadapi sekarang, kita menghadapi satu krisis ekonomi. Kita menghadapi kegawatan dan krisis ekonomi yang berpunca daripada krisis kesihatan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kita tidak perlukan krisis politik untuk mengganggu gugat apa yang sudah kita alami, Datuk. Saya boleh katakan bahawa apa yang kita alami sekarang adalah satu tragedi, Datuk. Dan kebetulan bulan Oktober, Datuk. So ini adalah tragedi Oktober, Datuk. Saya amat berharap agar ahli-ahli politik, the policy makers, untuk sekian kalinya harap dapat duduk semeja dan mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan negara melebihi hasrat dan aspirasi politik masing-masing, Datuk.
kalau kita tidak dapat duduk semeja dan meluluskan belanjawan, harus diingat Datuk, kita sekarang ni mengalami kegawatan. Untuk bangun kembali, kita memerlukan perbelanjaan yang agak besar. Dan perbelanjaan ini harus mempunyai kebenaran daripada Parlimen. Dan jika Perdana Menteri tidak mempunyai kelulusan, belanjawan ini tidak dapat diluluskan, maka pelan pemulihan ekonomi akan tergencat. Maka saya amat merayu agar baik pihak kerajaan maupun pihak pembangkang duduk bersama, letakkan prioritinya adalah rakyat, prioritinya adalah negara, agar kita dapat pulih kembali dengan lebih cepat dan lebih mapan, Datuk. Itu harapan yang cukup tinggi sebenarnya. Okey, Dr. Afzal Nizam, ini pun satu isu yang penting sebenarnya lah. Kita tahu apa yang sedang kita hadapi ketika inilah, dan sebagai seorang banker, seorang yang terlibat dalam sektor perbankan, sudah tentu banyak pengalaman sebenarnya yang boleh kita kongsi bersama. Antara sektor-sektor utama yang mungkin akan diberi perhatian yang serius dalam belanjawan 2021 ini daripada jangkaan anda. Yang saya nampak adalah kalau kita lihat sektor pelancongan, ia merupakan satu sektor utama sebenarnya. Kalau kita lihat angka seperti foreign tourist, dia punya perbelanjaan tu pada tahun lepas adalah 86 bilion. Kalau domestic tourism pula, dia punya perbelanjaan 103 bilion. So kalau kita combine tu, dia punya persentusan daripada KDNK adalah 12.5%. Tetapi daripada sektor pelancongan tu, dia akan ada kesan sampingan ataupun dia punya rantaiannya lah kepada sektor-sektor yang lain. Seperti sektor makanan, minuman, sektor perhotelan, apa lagi sektor berkaitan dengan shopping dan sebagainya lah. Jadi di situ saya nampak ekonomi secara keseluruhan, walaupun kita nampak ada dia punya pemulihan, tapi kepastian tu masih lagi diragui lah. That's why kita nampak belanja kena terus menerus belanja dengan lagi untuk menyokong proses pemulihan ekonomi itu. Okey, pandangan Dr. Barun dalam isu ini pun satu isu yang menarik lah. Tadi rakan kita Dr. Afzal Nizam, cukup susah saya nak sebut nama dia, menyentuh tentang soal isu sektor pelancongan. Itu memang sesuatu yang terpaksa kita hadapi lah sebenarnya. Itu yang sedang berlaku ketika ini. Tetapi secara keseluruhannya rakyat bercakap tentang bagaimana nak menguat ataupun mengukuh, membangunkan semula ekonomi negara. Bagaimana nak mengatasi masalah pengangguran misalnya di kalangan rakyat Malaysia sekarang ini. Jadi apakah anda melihat bahawa ini satu cabaran yang cukup hebat kepada kerajaan dalam menyediakan belanjawan 2021? Betul. Ini satu keadaan yang agak meruncing, Datuk. Dan saya kalau boleh, saya nak kerajaan mengambil langkah utama. Yang pertama, kerajaan harus berterus terang secara telus pamerkan kadar pengangguran kita pada masa ini berapa, pertumbuhan ekonomi kita berapa. Jadi apabila angka-angka yang sebenar ini dilontarkan, maka lebih mudah kepada pengkaji, penyelidik untuk memberi saranan kepada pihak kerajaan. Yang kedua, Datuk, macam saya kata tadi, antara sektor, saya setuju dengan Dr. Afzal Nizam, antara sektor yang paling meruncing adalah sektor apa kita panggil sektor kesenggangan, hospitality dan rekreasi, sektor pelancongan, sektor logistik. Dan kita jangan lupa, ada juga sektor kita panggil nano entrepreneur dan micro entrepreneur. Mereka ini adalah usahawan nano dan usahawan mikro yang terlibat dengan pemakanan atau food and beverage. Sektor food and beverage yang besar, mereka dapat bergantung kepada gig ekonomi ataupun bergantung kepada digital platform untuk memasarkan dan mengedarkan. Tetapi sektor nano dan mikro, mereka sama ada tidak mempunyai kemahiran atau tidak mempunyai modal. Jadi mereka ini terpaksa ditutup. Dan saya ingin bertanya kepada Dr. Afzal Nizam juga, Datuk, kalau boleh, moratorium ini. Saya bagi pihak sebagai salah seorang penyelidik, saya melihat bahawa bank-bank di Malaysia, tidak kira konvensional ataupun bank Islam,
untuk sekian lamanya, untuk 5 tahun, 10 tahun kebelakangan ini, mereka telah mendapat apa yang kita panggil super profit. Satu keadaan yang menyebabkan keuntungan yang agak besar. Jadi bagi saya, buat masa ini, moratorium harus dilanjutkan lagi agar dapat memberi ruang dan peluang kepada rakyat, usahawan, syarikat, firma untuk bangkit kembali. Saya pasti kalau melihat kepada likuiditi kepada perbankan luar sana, mereka mampu. Jadi pihak perbankan harus mengambil ini sebagai satu inisiatif sokongan kepada kerajaan sebagai membangunkan kembali. Ingat, apabila rakyat bangun kembali, apabila usahawan bangun kembali, apabila firma dan syarikat bangun kembali, in the long run, pihak perbankan akan untung kembali. Jadi anggaplah ini satu pengorbanan. Pengorbanan, menarik. Cuba kita dapat reaksi Daripada daripada Dr. Afzal Nizam sendiri. Apakah anda bersetuju sebenarnya dengan apa yang dicadangkan oleh Dr. Baharom? Doktor? Tak jangka dah sebenarnya. Soalan-soalan yang favourite lah. Ya. Okey. Bercakap tentang moratorium ya, pihak kerajaan telah pun mengumumkan moratorium yang lebih bersasar. Juga disusuli dengan bantuan kewangan yang secara bersasar jugalah. Okey. Dan kalau kita lihat laporan daripada pihak negara ya, dalam Financial Stability Review tu, apabila moratorium pertama diperkenalkan tu, jumlah yang setuju untuk mengambil moratorium itu menurun daripada 86% pada bulan April sehingga pada bulan Jun 84%. So maksudnya bukan semua yang tertentu nak ambil moratorium ni. Jadi saya kira sebarang bentuk tertentu bantuan ataupun sebarang bentuk rangsangan ekonomi sebaik-baiknya biarlah dia bersasar. Memang betul. Dari segi keuntungan bank, dari segi sudut cairan, dari sudut modal, pihak bank ini berada dalam keadaan position of strength. Bila kalau tidak bersasar itu ia merupakan satu bentuk kerugian lah. Maksudnya katakanlah langkah tu hanya merupakan segelintir saja. Jadi kita fokuskan pada segelintir tadi. Macam Bank Islam sendiri pula baru-baru ni kami telah mengumumkan bantuan kewangan serta moratorium yang bersasar. Kami panjangkan sampai bulan Jun 2021. Jadi di situ Bank Islam telah pun mengambil langkah dan memahami situasi rakyat semasa. Jadi kami bertindak seadanya berdasarkan apa yang ada lah. Okey, mungkin ada baiknya kalau penerbit memperbaiki sedikit penerimaan lontaran suara daripada Dr. Afzal Nizam, kerana ada sikit gangguan bila kita bersama-sama dengan doktor melalui kemudahan Skype. Tapi insya-Allah mungkin keadaan itu akan dapat diperbaiki sebentar lagi. Tapi sesuatu yang penting juga Dr. Baharom ya. Kita tahu tentang apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat yang menerima impak yang cukup hebat daripada COVID-19, kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Pelbagai pakej ekonomi, rangsangan ekonomi telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dan ianya bukan satu jumlah yang kecil. Jadi kadang-kadang orang berfikir juga apakah untuk belanjawan 2021 ini kerajaan ada wang ataupun mencukupi sebenarnya untuk dibelanjakan bagi memenuhi kehendak belanjawan 2021. Satu soalan yang amat menarik dan bertepatan, Datuk. Kerajaan untuk melakukan perbelanjaan, saya akui dan saya hargai pihak kerajaan melakukan pelbagai inisiatif, prihatin, penjana dan sebagainya. Untuk kerajaan berbelanja, kerajaan harus mempunyai hasil. Hasil yang diperolehi oleh kerajaan adalah daripada segi cukai, dari segi royalty dan juga mungkin compound dan sebagainya, Datuk. Jadi harus kita ingat target untuk 2020, Datuk, target cukai pendapatan yang disasarkan adalah 150 bilion, tetapi kutipannya hanyalah 100 bilion sekarang ini. Sebab pendapatan rakyat sudah menurun, jadi cukai pun menurun. Royalty daripada pihak Petronas juga dijangka menurun sehingga kan 25%, Datuk. Jadi untuk kerajaan melakukan perbelanjaan hanya ada dua cara, Datuk. Satu, melakukan pinjaman. Tetapi pinjaman kita juga sudah melanggar dinding 60% daripada GDP. Atau memperkenalkan cukai baru, memperkenalkan kembali cukai yang lama GST ataupun menaikkan kadar cukai.
Saya rasa rakyat Malaysia dah matang, Datuk. Tapi kerajaan harus berterus terang. Ini tak perlu malu, Datuk, bagi saya. Sebab ini adalah untuk membangunkan negara. Jadi pihak kerajaan, khasnya pihak Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan dan sebagainya, harus jujur dan datang ke depan. Lihat, kita ingin membangunkan kembali negara. Kita harus melakukan pelaburan. Kita harus melakukan program pemulihan. Untuk ini semua kita perlukan sejumlah wang. Jadi wang ini rakyat harus rasional bahawa jika ada cukai yang diperkenalkan, anggaplah ini anda menyumbang untuk pemulihan ekonomi negara. Tapi saya masih belum melihat statement atau kenyataan sebegini daripada pihak kerajaan. Sedangkan program-program inisiatif-inisiatif banyak diwar-warkan. Macam Datuk juga, saya pun muskil juga daripada mana sumber kewangan. Bagi saya tidak perlu malu, Datuk. Bagi saya terus terang, kadang-kadang rakyat lebih menghargai ketelusan dan dia akan kata saya pun reda untuk berkorban untuk membangunkan kembali ekonomi. Ketelusan itu penting, Datuk. Jadi saya rasa pihak kerajaan harus keluar dan kata cukai yang akan diperkenalkan atau cukai yang akan dinaikkan ini adalah untuk pembangunan ini. Integriti itu penting, Datuk. Ketelusan itu penting. Dan rakyat harus lihat ke mana wang yang dikutip, berapa banyak wang yang dikutip, ke mana dia disalurkan. Maka saya rasa rakyat akan rasa lega, rakyat akan rasa redha, rakyat akan rasa bahagia, Datuk. The key word here is ketelusan. Itu pandangan daripada Dr. Baharom. Cuba kita dapatkan pandangan daripada Dr. Afzal Nizam sendirilah as a banker. Apakah kerajaan sebenarnya mampu untuk melaksanakan dari segi keuangan belanjawan 2021 ini, Doktor, ya? Dan kalaupun kemampuan itu ada, apakah Doktor merasakan bahawa apa yang direncanakan, apa yang telah pun dilakukan melalui package-package rancangan ekonomi yang dibuat oleh kerajaan itu akan diteruskan sehinggalah ke tahun 2021? Pandangan Doktor? Okey, satu kita kena ingat bahawa kerajaan ni dia tak macam syarikat. Dia tak macam isi rumah. Maksudnya mereka ni mempunyai suatu flexibility untuk meminjam. Terutamanya apabila hutangnya tu 96% adalah dalam ringgit Malaysia. Jadi itu merupakan suatu kelebihan yang mana bila kerajaan meminjam, mereka tidak akan mungkin terhadap hutang mereka kerana currency yang dipinjam tu dalam bentuk ringgit Malaysia. Kemudian baru-baru ini kerajaan juga telah meningkatkan siling hutang daripada 55% ke 60%. Justru kerajaan mempunyai suatu flexibility juga untuk memperkenalkan bentuk rancangan ekonomi dalam belanjaan 2021. Kemudian kita akan risaulah juga kan hutang banyak dan sebagainya, dan kita akan risau terhadap pembayaran hutang. Memang betul kalau tengok tahun lepas debt service charges kerajaan ada lebih kurang 32 bilion. Walau bagaimanapun, kita tengok dia punya siapa yang memegang security hutang ni, seperti security kerajaan Malaysia, government investment issue. Kebanyakannya kalau macam security kerajaan Malaysia ni merupakan instrumen yang utama yang digunakan oleh kerajaan untuk meminjam. 63% dimiliki oleh pelabur tempatan seperti KWSP, seperti syarikat insurans, bank. Jadi maksudnya bila kerajaan meminjam dalam ringgit Malaysia, yang mendapat manfaat dari segi pelaburan adalah institusi-institusi ini. Kerana kerajaan akan memberi orang kata coupon payments lah. Itu satu. Kedua, kita lihat milikan asing. Dalam MGS tu milikan asing adalah 37%. Kalau kita kata kita risau kedudukan kerajaan tak bagus dan sebagainya, pastikan pelabur asing ni dengan rela untuk membeli MGS ni. Dengan rela ingin membeli GII ni. Jadi saya nampak kerajaan mempunyai suatu sebenarnya. Cuma isunya kalau nak belanja di mana arahnya. Apakah dia punya governance dan sebagainya, supaya kita nak make sure, nak pastikan setiap ringgit yang dibelanjakan tu akan menghasilkan orang kata tu kesan multiplier yang dikehendaki. Kalau dalam kes sekarang ni kita nak wujudkan banyak pekerjaan, kita nak galakkan usahawan dan sebagainya supaya banyak hasil yang dipidana. Jadi itu adalah isu-isu yang perlu diperhalusi, dan melalui belajar perubahan ini saya nampak apa sahaja yang dah diumumkan ni saya nampak bakal diteruskanlah. Seperti macam program subsidi upah sebagainya, itu akan diteruskan. Cuma
mungkin diperbaiki dari segi delivery-nya lah. Okey. Menarik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Semakin banyak informasi yang kita dapat. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang ingin anda kongsikan. Jadi jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Apa kata kita rehat dulu buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tajuk Belanjawan 2021, ketepikan perbezaan dan perbalahan, utamakan rakyat. Baik, Ridwan dari Pulau Pinang, saya difahamkan dah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum, Cik Sekretari. Waalaikumsalam. Dan ahli panel. Ya. Okey, siapa topik malam ini bagus lah. Ketepikan perbezaan dan perbalahan. Ya. Okey, saya punya saya siap katanya pandangan. Okey. Nak BPN ni saya tengok kan, apabila kita kenalkan tahun lepas kan, saya tengok pelajar sepenuh masa. Dia diberikan pada pelajar sepenuh masa, tetapi apabila dia orang memohon tidak berjaya. Patutnya BPN ni dipanjangkan kepada pelajar, tak kira siapa pun dipanjangkan. Okay. Tapi apabila dia orang, saya tengok lembaga hakim macam bagaimana dia buat macam tu kan. Okey. Kebanyakan pelajar dia orang rasa terkejut juga Okey. dengan kerajaan buat begini. Kemudian dia tengok kan dari segi pendidikan, patutnya kerajaan dia buat my brain, dia laksanakan untuk jazah master PhD syarat bajet 2021 ni kerajaan akan laksanakan. Okey. Kemudian betul kita tengok betul lepas dia telah kurangkan syarat tahun ni dia akan kurangkan lagi di mana-mana betul lagi. Okey. Kemudian kesihatan. Saya tengok dulu tahun lepas kita pergi hospital kebajikan iaitu Lamwai. Dulu dia bagi pengurangan harga untuk orang yang susah. Tapi sekarang taraf kebajikan telah ditarik balik. Patutnya kerajaan tahun ni dia bagi balik. Kemudian SST akan menggalakkan rakyat membeli kan, tetapi pergi kedai-kedai kan, tetapi untuk orang susah kan, kalau dia pergi beli dia ada kena SST 6% tu. Jadi bagaimana kedai-kedai tu kedai tu untuk menggalakkan orang membeli kan, jadi perniagaan mereka tidak hidup Okey. Saya minta ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak persoalan yang dibangkitkan. Tapi sebelum kita menjawab apa yang dibangkitkan oleh Ridwan, menarik jugalah daripada apa yang disebut tadi oleh Dr. Afzal Nizam, dan kita tahu bahawa sebagai seorang banker dia mungkin lebih mengetahui tentang kedudukan keuangan dan bagaimana nak menyesuaikan kedudukan keuangan itu dengan kehendak rakyat dan sebagainya. Tetapi ada juga pihak-pihak tertentu sebenarnya Dr. Baru yang menyatakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana kerajaan sendiri harus melihat apa yang kita sebut sebagai prudent expenditure itu menjimatkan perbelanjaan dan sebagainya dalam usaha untuk mengukuhkan lagi kedudukan keuangan negara. Apa yang boleh kerajaan lakukan sebenarnya? Kerajaan harusnya menunjukkan kepimpinan melalui teladan, Datuk. Perbelanjaan ini harus dilakukan kepada sektor macam Dr. Afzal Nizam kata tadi, yang mendatangkan pulangan. Dan perbelanjaan harus tidak perbelanjaan yang mewah. Antara perkara pokok yang boleh kerajaan lakukan yang utamanya mengecilkan kabinet, Datuk. Kabinet yang kita ada sekarang adalah satu kabinet yang amat besar. Untuk negara kita yang mempunyai 35 juta penduduk, ini adalah satu kabinet ratio yang agak besar. Dan kita semua maklum, Datuk. Kita semua maklum kenapa terjadinya kabinet yang besar ini. Jadi kita tak mau sentuh yang itu. Tapi moving forward, apa yang harus dilakukan 2021, kecilkan kabinet. Tunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan sendiri menjalankan prudent expenditure. Turunkan perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak penting. Dan tadi wishlist daripada sahabat kita Ridwan daripada Pulau Pinang, itu adalah wishlist daripada rakyat marahan yang di bawah sana, Datuk. Jadi ini satu wishlist mereka menghadapi kesukaran. Mereka menghadapi antara yang kalau saya boleh pick up, Datuk, dia kata bantuan BPN yang tidak sampai kepada pelajar. Bantuan seperti dia kata tol harus dikurangkan. Ini adalah wish list. Bagi saya
kerajaan harus memperhalusi ini semua untuk menaikkan pendapatan boleh guna rakyat, khasnya yang golongan B40 dan B20, dan tunjukkan kepada rakyat kepimpinan melalui teladan yang kerajaan sendiri berjimat cermat demi untuk rakyat. Sekarang kita masih belum nampak, Datuk. Mungkin pada 2021 kita akan nampak, Datuk. Pandangan Dr. Afzal Nizam sendiri tentang isu apa yang disebut oleh Dr. Baharom tadi. Apakah doktor bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Baharom, ataupun anda doktor ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu seperti ini, Dok? Yalah, kalau bercakap tentang apa tu kedudukan kewangan ni ataupun bagaimana kita nak buat prudent spending tu, dia amat bergantung kepada situasi ekonomi semasa lah. Dan buat masa ini kita menghadapi bentuk krisis yang tidak diduga. Maksud saya tak diduga tu, kalau kita tengok pandemik secara alam peringkat global, kali terakhir kita mengalami situasi ini adalah pada tahun 1918, Spanish flu. Bila saya baca literature di Malaysia, atau itu dipanggil British Malaya lah, jumlah kematian adalah 34,000 orang di Malaysia saja, di Melaya lah. Di serata dunia sekitar 50 juta orang meninggal. Jadi maksudnya lebih 100 tahun baru benda tu berlaku lagi sekali lah. Jadi dari segi itu berlaku kata tu macam itu caught off guard lah in a way. So bila kerajaan berhadapan dengan situasi itu, macam-macam dia diperkenalkan lah dari segi rangsangan ekonomi. Dan apabila disebut recovery pula ataupun di sudut COVID-19 ni pun tak tahu bila dia berakhir. Saya nampak peranan kerajaan sangat penting. Mas ini saya rasa kalau kita nak kecilkan jurang defisit fiskal tu dalam keadaan semasa ni, macam agak tak berapa sesuai lah. Kerana di masa ini peranan kerajaan sangat penting. Kerana pihak swasta, pihak ultima, pihak peniaga, dia takkan orang kata berbelanja secara besar-besaran. Dia akan patut berjaga-jaga. Item dia string. Jadi yang boleh menyebabkan suatu makin yang baik adalah kerajaan. Okey, pandangan Dr. Afzal Nizam sendirilah secara ikhlas as a banker lah ya. Mereka yang cukup berpengalaman dari segi keuangan ini. Jangkaan doktor sendirilah untuk ekonomi 2021 ini. Apakah kita akan menghadapi lebih kurang situasi ataupun senario yang sama, situasi ekonomi yang sama, ataupun sekiranya lah COVID-19 ini masih lagi berlarutan, artinya kita akan tetap dan terus menghadapi satu situasi yang cukup menekan. Tetapi jangkaan anda as a banker? Okey, jangkaan kami sekiranya COVID-19 ni dia punya keluh tu dapat diratakan, memang kita boleh dapat satu bentuk pertumbuhan yang positif lah. Pihak kami menjangkakan pertumbuhan 6.2%. Berbanding tahun ini kita jangkakan negatif 4%. Institusi yang lain seperti IMF, mereka menjangkakan pertumbuhan ataupun contraction 6% pada tahun ini. Tahun depan mereka menjangkakan 7.8% dari sudut pertumbuhan ekonomi lah. Pihak Bank Negara tahun ini mereka menjangkakan penguncupan sekitar 3.5% ke 5.5%. Tahun depan sekitar 5.5% ke 8% dari sudut pertumbuhan. Jadi rata-ratanya kami melihat macam kind of V-shaped recovery lah. Tapi yalah, itu banyak dia punya caveat dia. Banyak dia punya kata tu pemboleh-pemboleh upah yang kita tidak pasti, yang banyaknya bergantung pada situasi COVID-19 tadi. Kalau katalah berlaku lockdown lagi sekali, berlaku MCO yang kita pernah hadapi pada 18 Mac yang lalu. Jadi ujuran tersebut terpaksa ditukarlah. Okey, menarik. Pandangan Dr. Baharom, kalau kita lihat kepada situasi semasa lah, sebenarnya bila kita bercakap tentang COVID-19, kita bercakap tentang situasi ekonomi ataupun senario ekonomi yang begitu meruncing sekarang ini, ianya bukan melibatkan negara kita tetapi secara global sebenarnya negara-negara maju dan besar pun mengalami masalah yang sama. Jadi apakah ini sebenarnya satu cabaran yang cukup hebat kepada kerajaan kita sendiri bila kita bercakap tentang menyediakan satu belanjawan 2021 yang betul-betul dapat membahagiakan rakyat?
Sebelum tu Datuk, saya nak betulkan sikit. Rasa Dr. Afzal Nizam mungkin dia salah dengar saya cakap tadi. Saya tak kata kurangkan perbelanjaan kerajaan. Saya kata kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Seperti kabinet yang boleh dikecilkan. Bagi saya kadang-kadang perbelanjaan kerajaan buat masa ni memang harus ditinggikan. Dan saya tak anggap itu perbelanjaan, saya anggap itu satu pelaburan. So balik kepada soalan Datuk tadi, memang saya sebelum ni memang kajian-kajian yang dilakukan, kita menjangkakan kita boleh bangkit kembali pada suku kedua tahun hadapan. Tetapi disebabkan CMCO yang baru di Lembah Kelang, saya jangkakan kita hanya boleh bounce balik suku ketiga. Dan bounce balik ni pun saya sedikit berbeza daripada Dr. Afzal Nizam. Saya kata dia bukan V-shape, dia U-shape. Maksudnya kita akan sedikit mendatar, lepas tu baru kita boleh bounce balik. Macam Datuk kata tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkasakan sektor domestik. Kita harus cater kepada domestic demand. Sebab dunia luar masih belum recover, Datuk. Walaupun kita boleh bangun kembali, tapi kita harus ingat, kalau kita utamakan sektor ekspor, kalau negara itu belum bersedia untuk menerima barangan, maka susah. Maka kita bangunkan sektor domestik dulu. Apa yang dilakukan pada hari itu amat baik bila kita bangunkan kembali sektor pelancongan domestik. Begitu juga apa yang kita buat, kita utamakan sektor permintaan tempatan, memperkasakan dahulu, dan hanya pada tahun depan suku pertama atau suku kedua baru kita perlahan demi perlahan kita pergi kepada sektor antarabangsa. Apa yang kita perlukan sekarang adalah memperkasakan ekonomi. Kita masih dalam pelan pemulihan, dan buat masa ini memang pihak kerajaan harus menaikkan perbelanjaan, dan jangan anggap ia perbelanjaan, anggap ia pelaburan yang akan memberi kesan pada jangka masa panjang. Beza Datuk. Kalau perbelanjaan, mungkin kita perspektif kita negatif, kita berkata belanja. Tapi kalau kita kata labur, maksudnya kita labur kepada rakyat, kita labur kepada kebahagiaan kesejahteraan rakyat, maka pulangannya akan kembali kepada negara. Okey, dapatkan pandangan daripada Dr. Afzal Nizam dengan apa yang disebut oleh Dr. Baharom. Sejauh mana pentingnya sebenarnya Doktor, seperti apa yang disebut oleh Dr. Baharom, menyemarakkan domestic demand itu dilihat sebagai satu faktor yang cukup penting. Pandangan doktor? Ya, kebiasaannya betul-betul lah yang dia punya fokusnya adalah domestic economy. Ya. Kerana sektor luaran ni memang orang kata tu di luar kawalan pihak kerajaan lah. Jadi sektor domestik merupakan low hanging fruits lah bagi kerajaan. Dan dari segi orang kata tu perbelanjaan ataupun sektor yang menjadi fokus, kalau biasanya sektor construction. Tapi buat masa ini mungkin keutamaannya kalau ikut hierarkinya tu, yang nampak gayanya adalah sektor kesihatan lah. Kita kena pastikan sektor kesihatan kita mempunyai satu kapasiti yang baik menangani situasi 19 ni. Data yang kita dapat daripada pihak KKM masa ni masih baiklah. Kita tengok Twitter dalam KKM sendiri, jumlah katil di ICU meningkat sebanyak 90% daripada Mac yang lalu setakat 26 Oktober. Ventilator telah meningkat sebanyak 97% berbanding Mac yang lalu. Segi penggunaan katil ICU 23%. Ventilator sekitar 37%. Jadi maksudnya ada ruang, tapi kita tak boleh complacent lah. Jadi dalam bajet ni saya kira sektor kesihatan akan terus mendapat keutamaan. Dari segi orang kata tu, apa lagi yang boleh dibuat, saya memikirkan suatu bentuk apa yang dikatakan creative solution lah. Kalau kita guna gambar apa itu satu solution yang kata tradisional lah. Yang saya suka apabila kerajaan mengumumkan program iTekad. iTekad yang mana yang terlibat pertama adalah Bank Islam, kombinasi dengan Majlis Negara Islam Persekutuan dan juga pihak SME. Di situ peranan zakat, yang mana zakat itu diberi bentuk barangan ataupun machinery equipment lah, maksudnya kepada asnaf dan T40 yang nak berniaga. Dan pihak SME Corp tak menyediakan suatu bentuk latihan kepada asnaf dan T40 untuk menjalankan perniagaan. Jadi itu saya nampak bagaimana sistem zakat dan sistem ekonomi konvensional ini dirapatkan. Di situ saya nampak satu bentuk creative solution yang mana sistem ekonomi Islam tu akan dapat diarus pertandingan dengan lebih baik lagi. Kita nampak itulah.
Okey, kita difahamkan ada seorang lagi pemanggil yang sudah pun bersiap sedia di talian kita sekarang ini. Bahar sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey, topik yang bagus malam ni Sarkawi berkenaan dengan bajet ni kan. Ya. Tapi saya cakap sebagai rakyat biasa je lah Sarkawi kan. Betul. Ini nak cerita-cerita pasal orang-orang banker ni semua ni kita pun tak faham kan. Okey. Macam profesor ni saya setuju. Saya pun malam ni pun nak ikut juga apa yang profesor cakap tadi. Ya. Dari segi kita kurangkan perbelanjaan kita ni kan. Kecilkan kabinet, tapi saya lagi nak minta kalau boleh bukan kecilkan kabinet. Tapi kurangkan gaji dia orang, allowance dia orang apa semua ni kan. Okey. Pasal dia orang ni dah terlampau mewah sangat. Okey. Saya tengok dengan, dan satu saya nak tanya dengan profesor ni kan berkenaan dengan apa yang profesor cakap tadi kan. Kalau ikutkan apa yang tajuk malam ni, sampai bila-bila politician ni dia tak akan fikir pasal rakyat. Tambah pula dia sekarang ni semua nak fikir pasal jawatan ni. Sekarang ni tengok sampai UMNO pun kena meeting juga malam ni nak cerita pasal jawatan tu semua kan. Tapi pada saya kan, ni saya nak tanya dengan profesor, apa boleh berlaku jika keadaan sekarang ni yang di-Pertuan Agong menguasai kabinet. Maksud saya tu ialah di bawah Agong tu dilantik semua ketua-ketua atau pengurusi-pengurusi parti dan mengecilkan tak perlu ada timbalan menteri, tak ada dan KSU ataupun ketua pengarah akan menguasai kementerian masing-masing. Wow. Mungkin dari segi itu mungkin apa yang profesor cakap ni boleh mengurangkan perbelanjaan negara. Okey. Dan bank ni pula saya minta lah Sarkawi kan, bukanlah kata kita tak perlulah minta pada kerajaan keluarkan kalau lanjut moratorium. Macam saya Sarkawi, saya kena hantar surat sampai 2-3 kali, bank pun tak balas-balas apa semua kan, sampai saya terpaksa buat benda tu balik semula kan pasal moratorium ni kan. Dan saya pun heran juga dalam masa COVID ni Sarkawi kan. Saya pergi kat bank, tak ada pun pihak bank nak bagi saya sebotol air ke, nak bagi beras kampit ke, tak ada, langsung apa ni Sarkawi kan. Itu yang saya minta lah kalau boleh kan dalam masa ni. Kita semua kita kena hadapi lah kan. Itu je saya minta lah sebagai rakyat biasa ni. Terima kasih Sarkawi. Terima kasih kerana terima call saya ni tu. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Bahar. Saya tahu Bank Islam tak buat macam tu. Tapi tak apa, nanti kita dapatkan jawapan dan juga reaksi daripada Dr. Muhammad Afzal Nizam, dan kita juga akan dapat jawapan daripada ataupun reaksi daripada Dr. Baharu berkaitan dengan cadangan tentang kedudukan agung dan sebagainya. Tetapi apa kata kalau kita rehat dululah buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Masih bercakap tentang Belanjawan 2021, ketepikan perbezaan dan perbalahan, utamakan rakyat. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu, seorang di studio iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, iaitu pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan di Pusat Penyelidikan Kewangan Islam, dan kita juga berada di kemudahan Skype iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, iaitu Ketua Penganalisis Ekonomi di Bank Islam Malaysia Berhad. Tadi menarik Dr. Baharum apa yang dilontarkan oleh Bahar. Sebenarnya itu pun satu lagi suara hati yang ikhlas kepada rakyat Malaysia sebenarnya, dan kita harus
bersyukur kerana kita mempunyai seorang raja yang begitu prihatin tentang kebajikan rakyat, dan kita sendiri dengar bagaimana titah baginda yang di Pertuan Agong sendiri supaya ketepikanlah perbezaan dan juga perbalahan, utamakanlah rakyat, berilah sokongan kepada bajet 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 6 hari bulan November nanti. Jadi tetapi dia mencadangkan sesuatu yang jauh lebih menarik, tetapi tidak mudah sebenarnya untuk dilaksanakan. Apapun komen daripada Dr. Bahar? Saya juga setuju dengan Datuk. Kita alhamdulillah kita mempunyai ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong yang amat prihatin, yang mengambil berat rakyat, sehingga kan dia menolak untuk melaksanakan darurat. Dan sekarang ini pun dia telah bertitah agar hentikan politicking dan utamakan rakyat. Tapi saya rasa untuk melaksanakan apa yang diutarakan oleh sahabat kita Bahar tadi, mungkin perlembagaan kita tidak membenarkan. Namun saya masih rasa ada ruang untuk mungkin yang di Pertuan Agong membawa bersama pihak-pihak yang bertelagah ini, yang berebut kuasa ini, duduk satu meja dan memikirkan tentang rakyat. Dan saya amat bersetuju, kita tak perlukan timbalan menteri apa semua, sebab kalau Datuk boleh ingat Datuk, sewaktu kita menghadapi krisis sebelum Tan Sri Muhyiddin dilantik, kerajaan was effective and efficient, dan kerajaan waktu itu dijalankan oleh eksekutif, ketua-ketua pengarah jabatan-jabatan kerajaan. Kita boleh laksanakan. Until at one point of time orang kata we don't need the politician to run the country. Tapi masih saya kata mungkin YDPA boleh mengambil langkah proaktif, memanggil parti-parti yang bertelagah duduk dan kata please, until kita pulih kembali, boleh tak utamakan kehendak keutamaan rakyat. Dan yang kedua mengenai moratorium, saya Datuk Dr. Azwan Nizam dia seorang banker Datuk, dia mungkin berpandangan yang lain. Tapi saya ada beberapa orang yang mengunjungi saya bersama surat dan ni. Kita lihat statistik daripada Bank Negara mengatakan 98% daripada moratorium bersasar yang diwar-warkan kita ataupun yang dimohon kita terima. Tapi Datuk, saya on the ground, saya menghadapi masalah apabila orang datang dan menunjukkan surat. Ada seorang yang mengalami masalah Datuk, dia mempunyai pembiayaan yang akan berakhir pada bulan 2 2021. Dan baru ni dia dapat surat, sepatutnya installment dia hanya RM549 sebulan. Tapi dia mendapat surat daripada sebuah bank terkemuka, suruh dia bayar RM1,039. Sebab dia kata 6 bulan sebelum ni tak bayar, dia suruh bayar. Dia tu ada tulis kat bawah astrik kecil, dia kata jika anda perlukan apa-apa boleh berhubung dengan bank. Dan dia puas, macam Cik Bahar kita tadi, puas menghadapi. So saya rasa mekanisme ini harus diperbaiki. Saya bukan nak bersalahkan pihak perbankan, cuma saya kata lebih prihatin, lebih sayangkan rakyat. Ramai rakyat marhain seperti Encik Bahar dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menghadapi masalah. Sebab tu saya kata sit down, dengar keluhan dan bantulah rakyat. Dan rakyat-rakyat inilah yang selama ini telah membantu bank dan akan membantu bank di masa hadapan. Cuba kita dapat pandangan daripada Dr. Muhammad Azwan Nizam ini. Ini seorang banker. Tapi saya tahu mungkin tidak menghadapi masalah di Bank Islam Malaysia. Tapi ini rungutan sebenarnya doktor yang disuarakan oleh rakyat. Memang mereka ada yang ramai ingin memohon supaya moratorium ini dilanjutkan, tetapi masalahnya ialah bila nak berhubung dengan bank itu ianya menjadi begitu sukar. Kadang-kadang terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapat bercakap dengan pegawai yang bertugas dan sebagainya. Jadi mungkin dari segi struktur, dari segi policy, dari segi sistem itu sendiri mungkin perlu dilihat semula secara serius oleh bank-bank di Malaysia. Sekarang ni kita bercakap tentang perkhidmatan perbankan itu sendirilah. Dan setiap bank tu mungkin mempunyai orang kata tu respon rate yang berbeza-beza, quality yang berbeza-beza. Jadi kalau kita nak pukul rata tu agak sukar lah kita nak pinpoint kan. Itu satu. Kedua, setiap pelanggan tu pula dia mempunyai masalah yang berbeza-beza juga. Kita tak tahu dia punya keadaan yang sebelum ni macam mana. Sama ada sebelum ni dia bayar cantik ke tak cantik ke dan sebagainya. Jadi itu juga mempengaruhi dari segi macam mana dia punya perekonomian itu nanti. Jadi bagi saya lah jalan terbaik kalau kata macam rasa dilayan tidak
capai satu keadilan yang baik. Jalan terbaik membuat satu komplain kepada pihak-pihak negara Malaysia lah. Itu jalan terbaik sekali. Betul. Kan kita telefon bank negara, cakap bank mana, branch mana, kalau boleh nama pegawai tu ke bagi tahu. Itu paling terbaik lah. Okey, saya juga nak dapat pandangan Dr. Afzal Nizam sendirilah berkaitan dengan kembali semula kepada Belanjawan 2021 ini yang akan dibentangkan nanti pada 6 hari bulan November di Parlimen. Apakah pada jangkaan doktor sendiri bahawa ianya akan mendapat sokongan daripada semua ataupun daripada majoriti parti-parti ataupun pemimpin ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat nanti, ataupun apakah ianya masih lagi belum pasti, sesuatu yang belum pasti, tapi daripada jangkaan doktor secara ikhlas? Itulah kalau nak tanya soal politik ni terbaik tanya orang kata tu political analyst lah. Macam kami ekonomis ni, kita tengok masalah ekonomi, solution dia macam ni kan. Jadi dari segi perlaksanaannya tu realitinya berbeza. Jadi sistem perlembagaan, sistem politik dan sebagainya juga mempengaruhi berapa cepat sesuatu keputusan itu dibuat, berapa cepat keputusan dapat dilaksanakan. Bagi saya pula, bila bila titah yang di-Pertuan Agong nyatakan stop politicking dan sebagainya, baginda menyebut tentang bajet 2021, saya sebenarnya rasa lega sebenarnya. Saya tak faham tentang dari segi bagaimana konstitusi dibentuk dan sebagainya, tetapi saya punya impression adalah Raja Berperlembagaan ini mungkin boleh bertindak sebagai suatu stabilizer, suatu penstabil dalam keadaan bila negara menghadapi suatu krisis, di mana negara menghadapi krisis politik. Jadi saya rasa itu satu plus point sebenarnya saya nampak. Dan masa sebelum kita dengar keputusan Pertuan Agong, pelbagai telahan yang telah dibuat, yang banyak yang saya dengar, pasti yang Pertuan Agong mesti mendengar nasihat negeri dan sebagainya, tapi yang berlaku sebaliknya, yang mana kita lihat yang Pertuan Agong tu boleh buat keputusan dia sendiri. Jadi bagi saya, ini sesuatu yang menarik lah, sesuatu yang betul-betul yang mana saya rasa boleh kita jadikan satu sandaran, yang mana sistem raja perlembagaan ni dia menjadi satu titik penstabilan yang boleh mewujudkan suatu suasana yang lebih harmoni lah. Okey, menarik. Barangkali Dr. Bahrum, betul apa yang disebut oleh Dr. Afzal Nizam. Sebenarnya kita memerlukan satu belanjawan yang boleh memberikan kita kelegaan sebenarnya, dan belanjawan 2021 ini sesuatu yang amat diperlukan oleh rakyat sebenarnya. Jadi pesanan dan juga apa yang disebut ataupun dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu harus dihormati sekurang-kurangnya oleh parti-parti politik, orang-orang politik. Jadi pesanan Dr. Bahrum sendirilah, harapan doktor sendiri kepada rakyat Malaysia dan juga kepada ahli-ahli politik kita lah. Okey, kita harus terjemahkan apa hasrat aspirasi yang di Pertuan Agong. Dan saya ingin melihat pada belanjawan yang akan datang ini disediakan sejumlah perbelanjaan atau pelaburan khas untuk training dan retraining. Sebagaimana kita tahu, Datuk, ramai yang kehilangan pekerjaan. Dan bagaimana untuk mereka kembali, mereka harus bersabar dan melihat pasaran buruh pulih kembali. Jadi mungkin kita boleh gunakan ruang dan peluang ini untuk melatih mereka mendapat kemahiran yang baru. Jadi untuk training dan retraining. Yang kedua untuk kesihatan, Datuk. Kalau kesihatan, saya ingin melihat sejumlah perbelanjaan yang agak besar. Dan macam saya kata tadi, Datuk, jangan anggap perbelanjaan, anggaplah pelaburan. Dan yang ketiga, Datuk, sektor pendidikan. Sektor pendidikan kita jauh terjejas, Datuk. Khasnya sektor pendidikan swasta. Khasnya daripada peringkat tadika sampai ke peringkat universiti. Dan CMCO yang berlanjutan di Lembah Kelang ini menyebabkan lebih lagi mereka terkesan. Khasnya pihak universiti yang mengharapkan student daripada warga luar tidak dapat. Jadi setahun dah hilang, Datuk. So ini juga harus diberi bantuan oleh pihak kerajaan. Dan banyak ruang-ruang yang saya kata kesihatan, pendidikan, training dan retraining ini harus diterjemahkan untuk membantu rakyat bangun kembali. Hormatilah titah yang di Pertuan Agong, terjemahkanlah aspirasi yang di Pertuan Agong. Duduk, duduk, fikir tentang rakyat. Jangan fikir tentang kuasa, jangan fikir tentang
takta. Marilah bekerjasama dan keluarkan satu belanjawan yang untuk rakyat, demi rakyat. Okey, kita juga ingin dapatkan harapan Dr. Muhammad Afzal Nizam sendirilah di penghujung ruang bicara ini sebagai seorang banker, sebagai seorang ahli ekonomi. Jadi kenapa belanjawan 2021 ini merupakan satu belanjawan yang cukup penting sebenarnya kepada semua rakyat Malaysia, kerana kita menghadapi satu situasi yang sukar dan 2021 itu juga belum menjamin sesuatu yang selamat sebenarnya bila kita bercakap tentang COVID-19. Tetapi harapan doktor sendiri dan pesanan doktor sendiri kepada ahli politik dan rakyat Malaysia keseluruhannya, doktor. Saya lebih kurang macam Prof. Bahrum jugalah. Maksudnya kalau boleh ahli-ahli politik ni duduk berbincang, dapatkan satu konsensus dan apabila belanjawan dibentang, ianya dapat diluluskan dan cepat-cepat dapat dilaksanakan kerana kita berhadapan suatu krisis yang besar. Jadi kita memerlukan suatu bentuk suntikan ataupun rangsangan secepat yang mungkin. Dan apabila nak uruskan mereka yang telah kehilangan kerja, kita nak pastikan mereka ini dapat kerja lain. Lepas tu ataupun mereka ini nak cubakan di dalam perniagaan. Itu satu proses yang memakan masa sebenarnya. Jadi kerajaanlah yang patutnya menjadi satu facilitator yang facilitate proses itu tadi supaya mereka yang dapat pekerjaan tu dapat kehilangan pekerjaan tu dapat pekerjaannya balik ataupun kalau nak berniaga, berniaga dalam kadar yang segera, dapat betul acquire skill yang ataupun kemahiran yang sebaiknya. Jadi benda tu memerlukan masa dan kalau katakanlah belanjawan tu tak dapat di waktu dalam masa yang secepat yang mungkin, jadi kita takut benda tu akan berlarutan dan boleh memerlukan lebih banyak dari baiknya. Okey. Barangkali kata-kata terakhir daripada Dr. Bahrum sebelum kita berpisah dari udara. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah mungkin di masa yang akan datang doktor kita tak usah lagi sembang-sembang melalui Skype. Mungkin doktor boleh datang ke studio bersama dengan kami. Jadi terima kasih banyak-banyak doktor. Jadi 1 minit masa diberikan. Saya amat berharap Datuk, macam saya kata tadi, jika belanjawan ini dapat diluluskan dan belanjawan ini disasarkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, sektor-sektor yang berdaya saing yang boleh mendatangkan pulangan pada jangka masa yang panjang. Jadi ahli politik, berhentikan politik, utamakan rakyat. Ayuh kita sama-sama membina kembali negara. Kita sudah menghadapi krisis kesihatan, kita menghadapi krisis ekonomi. Kita tidak perlukan krisis politik. Dan krisis politik ini mengekang daripada FDI masuk, daripada pasaran saham kita menghadapi tamparan. Jadi udahlah. Udahlah. Moh gerak ke depan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Bahrum kerana sudi bersama dengan kita, dan ini merupakan satu perbincangan permulaan sebenarnya bila kita bercakap tentang belanjawan 2021, dan insya-Allah di masa-masa yang terdekat ini kita akan jemput doktor dan juga Dr. Muhammad Afzal Nizam sekali lagi untuk bersama kita bercakap tentang belanjawan 2021 ini secara lebih perinci lagi, kerana kita juga ingin mengetahui sebenarnya tentang intipati belanjawan 2021 itu yang penting sebenarnya. Terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan, Ruang Bicara terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.